forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Loma Adam terhadap kenyataan Hamzah. Apa Hamzah cakap? Sahabat polis saya kata PM mendahului di Selangor. Ketua Bangkai juga bekas Menteri Dalam Negeri Hamzah sendiri mendakwa dia masih menerima maklumat bekas FPRN akan datang daripada sahabat-sahabat yang dalam polis Diraja Malaysia. Bercakap dalam ceramahnya PN di Tanjung Karang, Selangor malam tadi, Hamzah mendakwa mereka memberitahunya yang PN sebenarnya mendahului di Selangor. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Loma Adam. Dia akhirnya tak komen macam biasa. Sekarang kita nak membicarakan tentang satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Beliau mengatakan beliau masih lagi mendapat maklumat dalaman, maklumat risikan daripada pasukan polis Diraja Malaysia. Dan beliau juga nampaknya memberikan gambaran seolah-olah pasukan polis ini tidak ada integriti, pasukan polis tidak menjaga kerahsiaan, dan pasukan polis hari ini berada dalam deep state, di mana berlakunya pengkhianatan daripada dalaman pasukan polis Diraja Malaysia untuk menjatuhkan kerajaan yang dipilih secara demokrasi hari ini. Saya percaya tuan-tuan bahawa dakwaan yang dibuat oleh Hamzah Zainuddin ini hanya rekaan semata-mata. Hamzah mungkin fikir semua orang bodoh macam ahli-ahli bersatu, kan? Tapi saya nak beritahu, kalaupun Hamzah Zainuddin mendapat maklumat dalaman, only an idiot will expose dia informer. Tindakan Hamzah ini, saudara, memang tak masuk akal kalau benar pasukan polis ada memberikan maklumat kepada diri beliau. Kerana hari ini dia tahu Menteri Dalam Negeri di bawah jagaan Kerajaan Perpaduan, setiap perhubungan yang beliau buat sudah pastilah akan diketahui oleh pihak Special Branch, pihak MIO, pihak SKMM dan macam-macam pihak lain. Kalau misalnya ada pihak yang memberikan maklumat kepada beliau, sudah pasti kita pun tahu siapa pihak itu, tuan-tuan. Tetapi beliau hanya mengeluarkan kenyataan ini sebagai cyber, sebagai perang saraf untuk memberikan gambaran palsu. Jadi hari ini saya minta pihak polis untuk membuat satu laporan polis ke atas Hamzah Zainuddin. Kalau dulu kita mengeluarkan kenyataan zaman Hamzah, laju je pihak polis datang angkut kita, kan? Dan kita dihadapkan ke muka pengadilan. Hari ini saya minta pihak polis untuk membuat laporan polis ke atas Hamzah, kerana dakwaan Hamzah ini, saudara, menjejaskan imej dan integriti pihak polis. Hamzah boleh didakwa di bawah dua seksyen. Dia boleh didakwa kerana criminal defamation terhadap pasukan polis Diraja Malaysia, dan dia juga boleh didakwa kerana menyebarkan berita palsu. Saya percaya bahawa tidak ada anggota polis yang memberikan maklumat kepada Hamzah, kerana kalau ada pasukan polis memberi maklumat kepada beliau, beliau mendapat maklumat daripada pihak yang mengkhianati kerajaan hari ini, beliau akan menjaga dengan rapi informer beliau. Beliau tidak akan mendedahkan bahawa beliau mendapat maklumat dalaman, kerana itu akhirnya akan jeopardize ataupun menyebabkan informer beliau akan diburu oleh pihak berkuasa. Itu sebab saya harap hari ini pihak pasukan polis Diraja Malaysia jangan lengah-lengah, terus buat satu report ke atas Hamzah, buka kertas siasatan, panggil Hamzah untuk disiasat, dan kita harap pendakwaan menyusul. Ini Perikatan Nasional sekarang ni dia lain cerita tak ada. Dia nak create perception. Kononnya ada maklumat daripada pihak SB yang mengatakan bahawa mereka akan menang 6 buah negeri. Tuan-tuan, cubalah fikir menggunakan otak yang waras. Di mana datang logiknya Pulau Pinang itu, tuan-tuan, dia boleh menang. Saudara, di mana datang logiknya Pulau Pinang itu dia boleh menang?
dalam keadaan hari ini saudara, mereka ni Perikatan Nasional hanya bergantung harap kepada pengundi Melayu. Saya nak beritahu tuan-tuan, pada pilihan raya umum yang lepas, pengundi Melayu memang betul mereka PAS kalau campur dengan undi bersatu, kan, mereka dapat 45% pengundi Melayu. BN dapat 29% pengundi Melayu. Pakatan Harapan mendapat 25% pengundi Melayu. Kalau kira daripada jumlah undi Melayu yang diperolehi pun, saudara, jelas menunjukkan gabungan antara Pakatan Harapan dan BN masih memperolehi lebih banyak 54% berbanding dengan mereka hanya 45%. Kemudian undi bukan Melayu, Pakatan Harapan dapat 98% tuan-tuan daripada yang keluar mengundi. Lebih kurang dalam 96% pengundi bukan Melayu. Yang kita dapat lebih kurang hanya 2%. Yang BN dapat. Campur mungkin dengan apa ni, sekali dengan Perikatan Nasional. Begitu kecil. Jadi kalau campurkan 54% Melayu tu pun campur dengan pengundi-pengundi bukan Melayu punya kekuatan. Kalau tanpa sokongan BN pun di Pulau Pinang tu PH boleh memerintah secara bersendirian. Apatah lagi kalau dah bergabung tuan-tuan. Dan di mana data logiknya di Selangor itu sendiri, mereka boleh menang. Hari ini dengan kerjasama antara BN dan PH yang sudah nampak kekuatan itu sudah mula dapat dilihat dengan mata kasar. Kalau sebelum ni kita boleh cerita tentang gelombang Perikatan Nasional atau gelombang hijau. Hari ini gelombang hijau itu pun dah tenggelam. Di mana datang logiknya di negeri-negeri yang mempunyai kemajemukan yang tinggi, kawasan-kawasan marginal seperti Pulau Pinang, seperti di Selangor dan termasuk Negeri Sembilan. Mereka boleh mendabik dada kata mereka boleh tawan, tuan-tuan. Saya boleh bagi jaminan saudara, kalau dulu saya tak begitu yakin, tetapi dengan keadaan terkini, saya boleh bagi jaminan 3 negeri dah ada dalam tangan kerajaan perpaduan ataupun gandingan antara BN dan PH. Negeri Sembilan, Negeri Pulau Pinang, Negeri Selangor. Ini 3 negeri tidak boleh diganggu-gugat, akan kekal di bawah kerajaan perpaduan. Namun begitu, tidak dinafikan bahawa kalau kita tengok gelombang orang muda dan sebagainya yang hari ini sudah mula dekat dengan kerajaan perpaduan hasil daripada usaha PMX, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, begitu juga dengan Datuk Seri Fazilah. Kita nampak kawan-kawan kita di sebelah selatan Kedah pun sudah pun, kalau tengok daripada pilihan raya lepas pun, selatan Kedah bersama kita. Hari ini sudah mula merebak bila orang tengok perangai Sanusi ni. Bukan semua orang suka dengan cara dia, kan? Apatah lagi faktor penghinaan Sanusi terhadap Kebawaduli Tuanku Sultan Selangor. Sudah pasti kalau ianya tidak memberi kesan kepada pengaruh Sanusi di Kedah, tetapi ianya menjejaskan peluang untuk Perikatan Nasional bertapak di negeri Selangor. Kerana orang Selangor tak boleh terima penghinaan terhadap raja mereka ataupun sultan mereka, tuan-tuan. Jadi saudara, kalau kita lihat dengan satu demi satu pendedahan tentang apa yang berlaku di negeri Terengganu, tanah-tanah dijual sesuka hati oleh puak-puak PAS, oleh Samsuri. Kemudian kita lihat dengan insiden pencurian REE ataupun Rare Earth Element di negeri Kedah. Saya nampak 2 negeri ini saudara mempunyai peluang 50-50. Dan siapa-siapa boleh menang. Dia boleh jadi gandingan BNPH atau ianya boleh jadi Perikatan Nasional di negeri Kedah dan negeri Terengganu.
Namun tidak boleh dinafikan bahawa 33 tahun rakyat Kelantan merana di bawah kerajaan PAS. Takkan sampai bila pun dia orang tak kisah tentang isu air ni. Saudara, isu air hari ni sudah semakin parah di negeri Kelantan. Dan saya yakin ianya sudah pasti akan menjejaskan kedudukan PAS di negeri Kelantan. Jadi bagi saya hari ini, cerita Hamzah Zainuddin kononnya mereka boleh sapu bersih 6 buah negeri ni, cerita karut. Dan bila dia mengatakan begitu, maka dia boleh dikenakan pendakwaan di bawah Akta Berita Palsu, SKMM ataupun Suruhanjaya Komunikasi Malaysia Seksyen 233. Dia boleh didakwa kerana menyebarkan berita palsu, atau dia boleh didakwa di bawah apa yang dipanggil sebagai criminal defamation, fitnah, jenayah fitnah terhadap pasukan polis di Raja Malaysia. Benda ni sangat serius dan saya harap pihak polis mengambil tindakan segera. Tak kira lah dia bekas Menteri Dalam Negeri ke ataupun bekas Menteri ke, saya rasa polis tak boleh. Kalau misalnya Tun Dr. Mahathir pun boleh disiasat, kenapa tidak Hamzah Zainuddin? Kenapa dia kebal sangat? Ini penting, tuan-tuan. Okey, kalau kita tengok prestasi dia ketika dia menjadi Menteri Dalam Negeri, ada banyak benda-benda yang dia buat. Contohnya, kalau sekarang ni kita tengok dia menyerang Akta Hasutan, tetapi kalau dulu dia mempertahankan Akta Hasutan, kemudian isu audio dia campur tangan, ianya mendapat kecaman daripada bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Hamid Badu. Dia campur tangan dalam meletakkan budak dia sebagai ketua pengarah ataupun pengarah bahagian khas pasukan polis di Raja Malaysia. Ini dia tak komen. Kemudian skandal anak dia yang sudah didakwa di mahkamah. Dia ada pertama sekali macam mana anak dia boleh dapat kuota minyak masak, tapi dia dapat kuota 5,000 metrik tan saja. Tapi di bawah pegangan anak dia ada 60,000 metrik tan. Ini yang sepatutnya dia jawab. Kenapa anak dia boleh ada sampai 60,000 metrik tan dalam simpanan. Kemudian kita lihat antara benda-benda yang kita boleh kaji balik. Gambar dia duduk dengan tycoon judi contohnya. Tersebar dengan meluas ketika dia menjadi Menteri Dalam Negeri. So sebelum dia nak create perception ni, dia betulkan persepsi pada diri dia sebagai manusia yang korup ini dulu. Ini yang sepatutnya dia lakukan. Dia tak payah nak create perception terhadap Datuk Seri Anwar ataupun mana-mana pemimpin UMNO yang lain. Dia betulkan, jawab dulu. Macam mana anak dia boleh simpan sampai 60,000 metrik tan. Bukan sikit jumlah ni. Itu sebab pada zaman itu kita lihat shortage of minyak masak ni, rupanya dia yang simpan, anak dia yang simpan. Benda macam ni yang sepatutnya rakyat kena fikir balik. Sebelum berikan undi pada puak-puak Perikatan Nasional ni, ingat balik jana wibawa, ingat balik penglibatan mereka merasuah. Mereka bukan bersih, mereka sapu bersih. Mereka bukan bersih, tetapi mereka sapu bersih. Ini perlu diingatkan. Dan mereka dari segi politik tidak stabil, tetapi dari segi kewangan memang mereka stabil. Dia merompak secukup rasa, tentulah mereka stabil dari segi kewangan. Itulah maksud sebenar bersih dan stabil. Okey, Tok. Ya. Okey, tuan-tuan, komen saya lah, kalau untuk Selangor ni, jangan haraplah. Selangor ni adalah kubu kepada Kerajaan Perpaduan. So bagi saya, yang dia kata Selangor ni adalah yang menipu lah. Selangor ni semua yang educated, yang bekerja, yang tahu menilai, yang mahu hidup dalam aman damai, yang mahu hidup supaya negara ni kekal sejahtera, tak ada bergolakkan politik. So bila negara ni sejahtera, aman,
pelabur akan masuk, pekerjaan akan banyak terbina nanti, peluang-peluang pekerjaan nanti apabila pelabur masuk. So, untuk rakyat Selangor, kita mesti teguh terus menyokong kerajaan Perubahan dan Pakatan Harapan dan sekarang termasuk BN untuk PRN nanti. Jumpa lagi, jangan lupa pangkah kerajaan perpaduan. Assalamualaikum. Untuk PRN nanti jangan lupa undi kerajaan perpaduan. Assalamualaikum.